kepada hubungan. Hubungan ni panjang sikit. Kalau kita tak apalah, kita cuba sapa tahap mana. Okay, saya akan berhenti situ. Kemudian kita boleh sambung pada hal kelas yang lain. Saya takut nanti tak sempat nak habis. Okey, hubungan. Hubungan ini adalah relation. Relation. Hubungan. Tadi kita ada 4. Kalau anak pelajar ingat balik, kita ada 4 tadi. Yang pertama sekali tadi adalah entity, attribute, hubungan dan kekardinalan. Itu adalah ERD. Jadi kita tengok cici yang 3 ataupun yang 3 iaitu hubungan. Hubungan ini adalah perkaitan yang wujud antara entiti. Kita tengok tadi saya kata bila ada table-table tertentu atau jadual-jadual tertentu, dia ada hubungan di antara jadual tadi. Ingat tak contoh hotel yang saya tunjukkan tadi, mula-mula tadi? Tentu awak tengok tempahan, penyewa dan sebagainya, nombor bilik tu dia ada kaitan. Itu dipanggil hubungan. Biasanya menggunakan ataupun dilabelkan dengan menggunakan kata kerja. Saya ingat balik hubungan mesti dihubungkan dengan kata kerja. Biasanya dihubungkan dengan kata kerja. Perwakilan dalam set notation dia akan dilukis dalam bentuk rhombus. Rhombus. Tadi kita tengok dah apa nama bentuk notation tu, kita tengok part segi, dua tepat part segi kan. Lepas tu tengah tu ada bentuk rhombus. Jadi bentuk dia mesti dalam bentuk bentuk rhombus untuk menunjukkan hubungan. Okey, contohlah ini dia ada hubungan kuat dan juga dia ada hubungan lemah. Okey, jadi ada dua hubungan, satu hubungan kuat dan satu lagi adalah hubungan lemah. Jadi hubungan ni dia ada dua kategori. Okey, lemah ni macam ada kaitan dengan tadilah, ada kaitan dengan sebab hasil tu berlaku disebabkan oleh orang lain, jadi dia lemah. Kalau kuat ni memang dia seorang solo. Kita tengok contoh depan ni, ada contoh. Okey, hubungan ialah perkaitan yang wujud antara entiti. Contohnya kita ada dua entiti. Okey, kita ada dua entiti, guru dengan kelas. Okey, guru dengan kelas. Jadi hubungan antara dua tu, antara guru dengan kelas, mesti dihubungkan dengan kata kerja. Kata kerja. Okay, tengok ni. Biasanya dilabelkan dengan menggunakan kata kerja. Kita ada dua entiti, kemudian di tengah-tengah dia tu, kita mesti hubungkan dengan kata kerja. Dan kata kerja itu mesti dilukis dalam bentuk rhombus. Jadi kita boleh baca lah sini. Guru mengajar kelas. Mana kita tahu bahawa kaitan di antara entiti guru dan kelas adalah mengajar. Dan di sini mesti kata kerja. Dia tak boleh kata nama orang ke, tak boleh. Hubungan mesti kata kerja. Maknanya guru mengajar kelas ataupun guru menjaga kelas. Boleh juga. Guru dikata dia jaga kelas dia. Boleh juga. Jadi kita boleh letakkan hubungan antara entiti itu berdasarkan situasi-situasi dalam nanti saya akan terangkan situasi dalam jadual itulah, jadual yang kita kena buat. Okey. Dia ada banyak benda banyak. Kalau dia dua gini, kita panggil binary. Entiti dua ya. Lepas tu ada bentuk rhombus relation dia. Kalau dia melibatkan dua entiti, kita panggil binary. Kalau dia melibatkan tiga entiti, kita panggil ternary. Contohnya sinilah. Guru ada hubungan dengan kelas. Mengajar. Subjek dengan guru ada hubungan. Kelas dengan subjek ada hubungan. Jadi kalau kita tengok ni, ketiga-tiga ni mempunyai hubungan. Kita panggil ternary. Kemudian ada satu lagi n-ry. N-ry ni lebih pada 3 lah. 4 lah. 4 ke atas. Kita panggil n-ry. Contohnya guru dia ada hubungan dengan bilik. Bilik dia ada hubungan dengan kelas. Kelas ada hubungan dengan subjek. Jadi ketiga-tiga ni mempunyai hubungan. Guru ada hubungan dengan subjek. Jadi bila keempat-empat ni saling berhubungan, kita panggil n-ry. Dan juga ada satu lagi unary. Unary ni guru, kemudian guru balik. Contohnya guru mengajar guru yang lain. Kita panggil unary. Jadi hubungan tu bentuk dia lagu tu.
bentuk dia berdasarkan situasi dan tak semestinya ada dua sahaja. Tak, dia ada dua, ada tiga, ada empat, ada satu je. Satu hubungan dia. Dia pergi ke dia sendiri. Jadi kita boleh katakan ialah guru mengajar guru. Yang lain. Okey, dia mengajar guru dia sendiri. Itu bentuk hubungan. Okey, seterusnya kita tengok cara kita nak yang keempat, yang akhir, iaitu kekardinalan. Jadi hal ini saya rasa kita tak ada nak habis. Tapi walau bagaimanapun kita cuba tengok. Lepas tu saya akan bagi soalan sikit untuk kita tengok. Okey, kekardinalan ni kita yang keempat dah. Tadi kita tengok dah entity, kita tengok dah attribute, kita tengok dah relationship atau hubungan, kita tengok dah. Yang keempat adalah kekardinalan. Kekardinalan ni menunjukkan hubungan dari segi kuantiti data. Kuantiti data. Maknanya ada bilangan di situ antara suatu entiti dengan entiti yang lain. Kekardinalan ini menunjukkan hubungan dari segi kuantiti data. Dia berbeza dengan relation tadi. Relation tadi tiada kuantiti data. Yang kardinalan ini ada kuantiti data. Ada 3 jenis. Okey, contohnya inilah. Contoh yang ni, kalau kita tengok pengetua. Pengetua mentadbir sekolah. Mentadbir sekolah. Jadi, kalau kita letak lagu ni, kita fahamlah bahawa seorang pengetua mentadbir sebuah sekolah. Maknanya kita boleh nampaklah seorang pengetua mentadbir sebuah sekolah. Dan pengetua dia tak tadbir banyak sekolah. Dia tadbir sebuah. Perdana Menteri mentadbir Malaysia, satu negara. Itu contoh je. Jadi kalau kita tengok penulisan kuantiti data ini menunjukkan dalam istilahnya kita panggil kekardinalan. Kekardinalan. Mana kita tulis lagu ni, mesti ditulis kotak dia, mesti ditulis ke sini. Jangan tulis nak rapat kau mentadbir, jangan. Mesti ditulis berhampiran dengan kotak dia tu. Itu notasi Chan. Ini pun sama. Mesti ditulis di kawasan ini. Okey, habis. Kita tengok ada 3 jenis kekardinalan. Ada 3 jenis kekardinalan. Satunya satu ke satu. Satu ke banyak. Okey, satu ke satu bermaksud contohnya seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan sahaja. Mana kita boleh baca sini, seorang warga negara mempunyai relation, dia mempunyai satu kad pengenalan. Maknanya kita boleh nampak situ hubungan ERD dia. Satu warga negara mempunyai satu kad pengenalan. Kalau keadaan dia macam ni, kekardinalan dia adalah satu ke satu. Satu ke satu. Okey, yang kedua, satu ke banyak. Satu ke banyak ni maksudnya macam ni lah. Contoh dia, seorang murid boleh menyertai lebih daripada satu kelab di sekolah. Maknanya seorang murid boleh menyertai. Kata kerja dia menyertai. Ini dipanggil relation. Hubungan tadi. Relationship tadi. Menyertai kelab. Kemudian kita simbolkan M di sini. M bermaksud many. One to many. Seorang murid boleh menyertai lebih daripada banyak kelab. Kita baca lagu tu. Kita baca lagu tu hubungan dia. Maknanya ini hubungan dia satu ke banyak. Macam mana kita nak tentukan kekardinalan ini, saya akan tunjukkan lepas ni. Kita akan tengok lepas ni macam mana cara kita nak tentukan kekardinalan ini. Kalau kita baca secara biasa gini, semua nampak mudah deh. Tapi bila kita nak buat, kita akan nampak payah. Jadi saya akan tunjukkan cara lepas ni. Yang ketiga, yang akhir sekali adalah banyak ke banyak. Banyak ke banyak ni bukan M ke M. Banyak ke banyak maksudnya many to N. M double N. Itu banyak ke banyak. Contohlah, banyak pelanggan pasaraya membeli pelbagai jenis barangan. Maknanya gitulah. Entiti dia pelanggan dengan barang. Kemudian relationship dia adalah membeli dalam bentuk rhombus. Kemudian kekardinalan dia adalah banyak ke banyak. Maknanya banyak pelanggan membeli banyak barangan ataupun pelbagai jenis barangan. Ayat tu kita boleh tengoklah. Jangan kita kata nak banyak, kalau kata banyak ke banyak, semua kena guna banyak. Tak. Maknanya kita boleh tengok sesuaian ayat tu.
banyak pelanggan prasaja membeli pelbagai. Pelbagai itu menunjukkan banyak. Jadi ada 3 cardinality. Ada tak cardinality banyak ke 1? Tak ada deh. Banyak ke 1 tak ada. Nanti awak kata banyak ke 1 ada juga, tidak. Dia cardinality ni ada 3 jenis ni ya. 1 ke 1, 1 ke banyak ke banyak. Banyak ke 1 tak ada. Jangan pula nanti awak tulis banyak ke 1. Tak ada hubungan itu tak ada. Kita mesti bermula dengan 1. Ini sebenarnya 1 juga ni. Nanti saya jelaskan lepas ni. Banyak ke 1. Okey, kita teruskan dengan akhir sekali bagaimana. Ini dia kita nak tentukan. Ini dia last segment. Tapi saya rasa tak ada sebab habis juga ni. Sebab ada 2 minit lagi. Bagaimana menentukan kekardinalan wujud. Saya akan bagi satu contoh. Okey, sekarang ni contohlah. Awak ada entiti murid. Sekarang ni kita nak tentukan kekardinalan. Macam mana satu many ke satu ke. Jadi saya akan tunjukkan satu jenis. Contohlah. Katalah awak ada gini. Kita tak boleh pakai teka. Kita jangan teka. Seorang murid. Kita teka. Satu rumah sokan. Maknanya seorang murid mendaftar satu rumah sokan. Kalau kita buat gini dalam suasananya, ianya salah. Kita tak boleh teka. Jangan teka sekali-kali teka. Kita jangan kali ya dah tu, seorang murid rumah sokan je. Jangan. Kita kalau buat kaedah tu, ada ketikanya dia akan menyebabkan banyak salah. Sebabnya apa ni? Kalau kita buat satu ke satu, maksudnya apa? Maksudnya 100 orang murid mendaftar 100 rumah sokan. Dia lagu tu, dia tak boleh. Jangan kita buat lagu tu. Kita kena ada satu teknik untuk kita buat kekardinalan ni. Maknanya kalau kita tengok sini 1 ke 1, kita pakai tulis 1 ke 1, maka kita akan ada masalah. Seorang murid mendaftar satu rumah sokan. Ya, dah seorang murid. Jadi kita pun salahlah kaedah tu, jangan terah. Kita kena ada cara dia. Cara dia lagu ni. Saya pergi cepat-cepat sikit. Okey, cara dia lagu ni. Kata masalah yang sama. Kita hendaklah menggunakan kaedah dia panggil, saya akan tunjukkan satu kaedah dia panggil forward dan backward. Kita kena baca entiti ataupun baca relation hubungan dia tu dalam bentuk kiri ke kanan ke kiri. Itu cara yang betul kita nak tentukan kekardinalan tadi. Sama ada 1 ke 1, 1 ke banyak ke banyak. Kita mesti tengok tu. Okey, saya pergi satu-satu dah. Okey, kalau kita tengok, kita pergi forward dulu. Okey, kita pergi forward dulu. Seorang murid mendaftar satu rumah sokan. Betul kan? Seorang murid dia akan daftar satu rumah sokan. Jadi, hak belakang ni, warna biru satu rumah sokan ni, kita hendaklah letak di sini. Letak situ. Jadi, satu murid mendaftar satu rumah sokan. Lepas tu habis selesai lah tu. Kita pergi tengok yang kedua. Backward pula. Backward pula kan? Backward pula, kita kena mula daripada kanan ke kiri. Tadi kita mula kiri ke kanan. Untuk backward kita tengok. Kita mulakan dengan satu juga. Kita tak boleh mula dengan banyak dah. Kita tak boleh banyak. Tak boleh. Kita mulakan dengan satu. Satu rumah sokan. Ayat tadi mendaftar kan? Kalau kita pergi ke kiri ke kanan, mendaftar. Tapi bila kita start daripada kanan ke kiri, kita kena pasifkan ayat tersebut, akan jadi didaftar lah. Okey. Satu rumah didaftar oleh apa? Satu rumah sokan didaftar oleh apa? Ya, betul. Satu rumah sokan didaftar oleh banyak murid. Dia tak boleh satu rumah sokan satu. Tak boleh gitu. Dia kena banyak. Banyak. Jadi bila kita letak situ, satu rumah sokan daftar dengan banyak. Jadi kita pun letaklah M dia di situ. Jadi bila kita tengok perkaitan dia, gini sebenarnya. Gini perkaitan dia yang sebenar. Tapi bila kita nak tulis, bila kita nak baca, kita jangan baca. Bila saya tanya, okay, jadi kita tulis lagu ni sebenarnya. Ini dipanggil ERD. ERD. Jadi kita tulis lagu ni. M mendaftar satu. Tapi bila kita nak jawab dalam soalan, contoh dalam soalan disebut, apakah kekardinaliti yang diperolehi? Kita jangan jawab banyak ke satu. Jangan. Sebab tadi kita belajar dah.
dalam cardinality tu ada 3. Satu ke banyak, satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke banyak. Jadi cara kita nak tulis, kita mesti tulislah satu ke banyak. Bila kita ditanya dari soalan SPM ke tanya mana-mana apa, kita kena jawab lagu tu. Satu ke banyak. Okey. Kalaulah dia kata, apa nama, ciri-ciri hubungan tu. Dalam soalan kata, nyatakan ciri-ciri hubungan antara entiti dari segi kekardinalan. Entiti tu. Apakah ciri-ciri dia? Jadi, kalau ciri-ciri dia, kita kena baca ayat gini. Ayat gini. Iaitu, sama ada awak nak tulis lagu ni, alih atas ni, ataupun nak tulis alih bawah ni. Banyak murid boleh mendaftar satu rumah sukan. Cara kita tulis tu. Daripada SSPN dia tulis ni. Berikan ciri-ciri atau teknik penulisan bagi cardinality ni. Jadi awak kena tulis gini lah. Bila awak buat kaedah yang saya buat tadi, forward, backward, awak pun jawab gini. Banyak murid boleh mendaftar satu rumah sukan. Ataupun kalau kita nak baca daripada belakang, kita boleh tulis, boleh baca, satu rumah sukan boleh didaftar oleh banyak murid. Cara kita nak tulis tu. Jadi itu dipanggil sebagai teknik ataupun cara penulisan kekardinalan. Jadi kaedah-kaedah ini saya telah penghuraikan pak ciri-ciri dalam ERD tadi. Jadi akhirnya sekali inilah gambar rajah ERD. Dipanggil sebagai gambar rajah ERD yang dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Entity Relation Diagram ataupun ditulis sebagai gambar rajah perhubungan entiti. Ini gambar rajah dia lah ni. Gambar ERD yang saya kata nak belajar ERD tu ni. Okey. Jadi ada lagi satu contoh. Contoh ni saya hold di sini dulu. Kita akan sambung esok sebabnya masa tak ada. Hot ni ada, kita nak tengok apakah hubungan antara guru dengan alatan sukan. Jadi kalau ada masa, cuba tulis sikit ni. Cuba awak buat forward and backward tu. Cuba buat forward and backward. Lepas tu esok kita akan bincang. Hari Khamis kita akan bincang hak ni. Kemudian saya akan bagi soalan pula pada hari Khamis nanti untuk awak buat lagi dengan lebih banyak lah. Tapi kita maknanya bukan habis lagi ni bukan habis lagi. Sebab nanti kita akan tengok macam mana kita nak tulis attribute di sini. Ini entiti saja ni. Lepas ni dia akan ada lah telur bujur tepi dia ni. Jadi sekarang ni kita nak belajar kekardinalan dulu. Bila habis kekardinalan tu baru kita belajar cara penulisan full bagi ERD tu. Okey. Jadi awak boleh salin soalan ni sebentar, ambil kertas, ambil pen, cuba buat forward and backward tu. Lepas tu pada hari Khamis nanti kita tengok betul tak awak buat tu. Betul tak awak buat forward and backward. Kemudian kita betul situ. Okey. Jadi saya nak berhenti situ sikit, kita lebih dah 5 minit. Saya nak berhenti situ dulu. Jadi untuk saya ingat nak bagi soalan tadi, penormalan tak apa, saya akan forward dalam grup kita. Dalam grup kita nanti saya akan forward soalan-soalan tu. Kemudian pada hari Khamis nanti kita habiskan cardinality, kita habiskan lukis jadual ni. Kemudian kita akan melihat soalan-soalan yang saya bagi tu. Nanti saya akan bagilah. Cuma pada hari tersebut nanti kalau boleh lah, bila kita bincang soalan tu, awak telah siap pun latihan baru ni. Latihan baru ni kalau payah sangat pun tanyalah saya pada hari Khamis ni. Sebab ada sikit lagi dah ni. Tak banyak dah untuk tajuk ni. Jadi kita ada ruang situ, awak boleh tanya saya. Jadi saya difahamkan bahawa kita akan buka sekolah pada 13.10 pula. Jadi tak tahulah betul ke salah pada hari tu. Tapi kita akan tengok jugalah nanti. Tengok juga pada hari tu nanti. Okey. Ada apa nak tanya saya sebelum kita tu berhenti? Saya nak berhenti sini dulu. Saya nak berhenti sini. Saya nak hold soalan ni supaya nanti esok kita boleh bincang lagi. Lusa bincang lagi. Okey, ada nak tanya tak? Apa-apa yang berkenaan dengan ni? Kalau tak jelas nanti boleh tanya Tak ada Jelas molek jadi kita belajar, saya ulang balik. Tadi kita belajar ERD. Saya telah jelaskan maksud kita sebenarnya ERD ni ada 4 ciri, iaitu attribute, entity, kekardinalan dan juga satu lagi adalah relation.
Jadi saya telah terangkan itu entiti lagu mana cara nak lukis dia 4 segi attribute, bulat bujur, lepas tu relation, dia ada rhombus, dalam rhombus tu mesti ada kata kerja, lepas tu yang akhir sekali ada keadilan tadi. Macam mana kita tentukan satu ke banyak, satu ke satu dan juga banyak ke banyak. 4 benda tu si pair dulu. Kemudian pada kami nanti kita akan tengok lagi contoh-contoh lain yang lebih mencabar sikit lah. Tapi sebabnya tadi kita tak belajar lagi associate kan. Saya tak beri lagi contoh associate entity tadi. Jadi kita akan tengok pula pada hari Khamis nanti insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja. Sebabnya mungkin masa kelas orang lain pula. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.